A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Pertama sekali kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang hidayah, taufik, i'anah, ta'yid. Allah bagi kita kesempatan, kesihatan yang baik. Mudah-mudahan Allah kekalkan kesihatan kepada kita dan dipeliharakan kita daripada wabak dan penyakit. Mudah-mudahan dengan barakah wirid lamatul aurat yang kita baca lepas maghrib, setiap lepas maghrib itu, Allah kabulkan hajat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata syair, jangan kau bersegera akan dengan pekerjaan kau dan kekal akan dia, maka tiada membetul akan tongkat kau oleh seumpama yang berkekalannya. Maksudnya jangan kau bersegera akan pekerjaan kau yang kau tuntut menghasilkan akan dia itu, bahkan perlahan-lahan olehnya. Kalau kita nak sesuatu, jangan nak cepat. Pelan-pelan, sikit-sikit, seperti mana kata kalam syair, qalilan qalilan fasara jabalan. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dan berkekalan kamu akan dia. Lagi-lagi pekerjaan akhirat. Pekerjaan akhirat, jangan bersegera, sebab jalan akhirat ni susah. Jalan akhirat ni susah. Nak dapat ilmu susah. Nak dapat jadi orang baik, jadi orang saleh susah. Nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga susah. Bukannya Allah susah menerima hamba-Nya, tapi jalan tu, jalan untuk menjadi hamba yang soleh ini susah. Nak istiqamah jadi insan yang baik susah. Nak istiqamah dalam kebaikan susah. Nak berbuat kebaikan dalam istiqamah itu susah. Lagi pula zaman-zaman ini, zaman yang akhir ini. Zaman-zaman ni, kamu lagi dalam keadaan yang masih kecil. Besok 10 dan 20 tahun akan datang, tak tahu apa terjadi alam ni. Alam ni tak tahu. Sekarang ni kalau kita lihat, kita dah berada di hujung-hujung zaman. Jika kamu tak istiqamah dengan kebaikan, kamu akan rosak. Bila rosak, kita seolah-olah, bila kita rosak, kita seolah-olah memadamkan nama kita di pintu syurga Allah. Semua orang ni ahli syurga, tapi dengan kita apabila merosakkan diri kita, kita menzalimi diri kita, kita zalimkan diri kita. Bila kita zalimkan diri kita dengan kita merosakkan diri kita, seolah-olah kita memadamkan nama kita di pintu-pintu syurga Allah. Kita tengok Nabi Allah Yunus AS, 40 hari Nabi Allah Yunus dalam ikan nun. Apa Nabi Allah Yunus buat? Iaitu membaca istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lepas itu apa yang Nabi sebut, orang yang tak tinggalkan istighfar Nabi Allah Yunus ini,
Allah keluarkan ia daripada kegelapan. Nabi Allah Yunus dalam perut ikan Nun, dalam keadaan yang gelap, dikeluarkan oleh Allah ke tempat yang terang. Kesusahan diangkat. Tetapi harap sangat semua kamu, pelajar, jangan tinggalkan istighfar Nabi Allah Yunus ni sehari 100. Satu hari 100 kali. Tak lama pun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Ini sifat orang berilmu. Bukan orang yang berilmu itu dia petah pada lisan. Lisan dia petah. Lisan dia pandai cakap, ini orang alim. Tak. Bukan itu kehendak Allah. Semakin kita ada ilmu, semakin kita boleh menghampirkan diri kita pada Allah. Saat sekarang ini, saat sekarang ini, kamu lihat penyakit yang ada sekarang, bukan sekadar dia boleh terjadi dengan bersentuh, dengan sebaran udara. Jadi siapa boleh melawan Allah? Tak ada siapa mampu untuk melawan kekuasaan Allah. Jadi apa nak buat lagi? Kita mohon dan munajat pada Allah, nak lepas daripada kegelapan, kesusahan. Nabi pesan, jangan tinggalkan istighfar Nabi Allah Yunus. Tapi pesan sangat dengan kamu, pelajar-pelajar khususnya, bila semua orang baca, kalau satu orang 100, kalau dalam madrasah kita ada 100 orang lebih, maka satu hari madrasah kita telah baca hampir 10,000 kali. Kalau dicampurkan semua, jadi 10,000 permintaan, keampunan yang kita minta, maka mudah-mudahan Allah keluarkan kita daripada kegelapan. Kesusahan ini kegelapan, penyakit ini kegelapan, balak dan wabak ini kegelapan, keresahan hati itu kegelapan. Bila Nabi Allah Yunus alaihissalam keluar daripada ikan Nun, maka seronok dan gembiranya Nabi Allah Yunus. Sebab itu kalau kita bersedih, bingung, risau, banyakkan membaca istighfar Nabi Allah Yunus. Allah tunjukkan kepada kita, kita tengah ikut contoh tengah ikut contoh. Dan Allah takkan resahkan orang yang sentiasa menyebut nama Allah. Janji Allah macam tu. Allah janji pada kita. Allah tak pernah mungkir janji. Manusia mungkir janji. Nak datang hari ni, minta maaf tak dapat. Tak, Allah tidak. Apa yang Allah katakan, itulah yang akan dikurniakan kepada kita. Cuma je kita boleh melaksanakan tidak akan perintah Allah itu. Itu yang Nabi selalu sebut dengan kamu. Serta berkekal itu sangat baik pada tiap-tiap pekerjaan kamu, kerana boleh dikiaskan atas tongkat kamu yang belok dan bengkok. Kenapa dia kata tongkat? Tongkat ini kalau dia bengkok, kita nak bergantung pada tongkat susah. Kalau tongkat ini lurus, mana istiqamah, senang nak guna pakai, nak bergantung pada tongkat ini senang. Jadi orang yang tongkat dia bengkok susah, orang nak cepat susah. Apa itu buat walaupun sedikit. Kalau ulama-ulama terdahulu, mereka bukan 100 istighfar Nabi Allah Yunus macam kita cuma baca selawat 149 lepas maghrib. Tapi kalau Syekh Habib, dia baca seluruh kitab wirid Lam'atul Aurat tu. Lam'atul Aurat tu daripada muka awal sampai akhir, habis setiap hari. Kita tak mampu, tapi bila kita buat sedikit, sebahagian daripada apa yang ada di dalam kitab aurat itu, istiqamah, mudah-mudahan kita dapat apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan
usul. Maka tiada boleh membetul akan dia dengan segera dan cepat. Hanya membetul akan dia oleh seseorang yang perlahan-lahan dan beralus-alus dan melayu-layu akan dia di atas api. Tongkat yang bengkok, nak betulkan jadi lurus susah. Dia kena pelan-pelan, bakar, buat elok-elok. Begitulah diri kita ni. Diri kita ni dah lama bengkok. Apa Abi cakap, kenapa kita ni dah lama bengkok? Kita dah lama jahat, kita dah lama salah. Tiba-tiba kita nak cepat jadi lurus. Boleh tak? Macam kayu yang bengkok nak dicepatkan jadi lurus, patah tak? Patah tak? Patah. Jadi kena elok-elok. Ada kalanya perlu dibakar. Bakar ni apa? Perlu dimarah, kena marah. Jangan pula saya tak boleh kena marah. Mana mungkin seorang yang nak dididik tak boleh dimarah. Sebab Nabi sebut dalam hadis salat, muru'um bisab'in wadribuhum bi'asrin. Suruh anak kamu semayang umur 7 tahun dan pukul ia apabila ia berumur 10 tahun. Kalau dia tak mau semayang. Tapi kalau dah suruh dia nak semayang, tak payahlah pukul. Dia dah semayang. Dan dibentuk akan dia dengan berkekalan dan panjang masa. Sedikit, kena panjang masa sikit. Seperti dikatakan al-ajlah minasyaitan wa ta'anni minallah. Bermula bersegera itu daripada syaitan, dan berhalus-halus itu daripada Allah. Bersegera daripada syaitan. Nak cepat solat, nak cepat habis. Itu, ini semua nak cepat. Nak jadi baik cepat, kelang kabut. Jadi apabila hati kita dah dipenuhi dengan bisikan syaitan, semua nak cepat. Lepas itu jangan gelojoh, jangan nak cepat. Sebab bersegera itu daripada syaitan. Sifat itu jadi mula bila lambat kita marah. Maka berhalus-halus. Dikatakan Abu Hanifah bagi Abi Yusuf rahimahullah ta'ala, adalah engkau bodoh yang mengeluarkan akan engkau daripada oleh berkekalan atas membaca. Bila kita kekal baca, kekal mengaji, maka Allah pindahkan kita daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Jadi kita mula pelan. Abi mengaji Quran, masa kecil dulu, umur 10 tahun khatam, habis. Bila Abi dah besar, umur belasan tahun, belajar Quran. Setahun tak habis. Abi sangkut lagi Iqra. Surah Iqra ni sangkut. Abi belajar tu Iqra tu 3 bulan tak lepas. Pelan, tapi Abi belajar. Tetap belajar. Dan jauh olehmu akan diri kamu daripada bersifat dengan segan dan permalas. Kerana bahawasanya segan pemalas itu cilaka, bercending dan penyakit yang besar. Jangan malas, jangan jadi anak yang malas, jangan jadi insan yang malas, jangan jadi seorang murid yang malas. Jadi usaha, ijtihad. Ijtihad. Berkata Syekh Abu Nasrus Saghar Al-Ansari, hei nafsu, hei nafsu, jangan engkau lambat dari beramal pada kebajikan dan adil dan ihsan pada tempohnya dan pada tempohan, dan tiap-tiap ia mempunyai amal pada kebajikan bergemarnya dan pada balak dan cending yang oleh tiap-tiap yang mempunyai segannya. Jangan tangguh amalan, jangan tangguh suatu perkara yang baik. Apabila kita mula malas,
sifat menangguh, maka ia satu balak yang besar. Jangan tangguh. Buat perkara kebaikan jangan tangguh. Nak berubah jadi baik jangan tangguh. Sebab hidayah Allah tu datang tiba-tiba kita nak buat baik. Dia ada perkara kebaikan. Kadang-kadang bila kita nak buat baik, terasa nak buat baik, terus buat baik. Dan kita tiba-tiba nak naik surau pukul 4.30 kan, terus kuat, betul tak? Kuat naik sorang-sorang, betul kan? Itu nama dia hidayah direct daripada Allah. Ada kalanya bila kita nak buat baik, kita berbolak-balik, nak naik ke tak nak. Itu namanya ilham daripada malaikah yang bernama malaikah mulhim. Ketika itu ada ruang bagi syaitan. Bila malaikat bagi ilham kepada kita untuk buat baik, ketika itu datang syaitan. Syaitan kata jangan. Bagi kita jadi tak edi. Di mana tempat perangnya? Tempat perang kedua-dua makhluk ini, malaikat dan juga syaitan ini, iaitu pada hati manusia. Jadi hati kita bolak-balik, nak buat baik, tak buat baik, nak buat baik, tak buat baik, ketika itu. Tapi kalau kita dapat gerak ataupun detik nak buat baik dan terus kita buat baik, pukul 4.30 kita bangun rasa nak naik dan terus mandi dan sebagainya, terus kita naik masjid, ketika itu direct. Ulama kata itulah namanya hidayah dan taufik. Itu bila dapat hidayah dan taufik daripada Allah, jangan tangguh. Itu Abi, kita kan baca dua wirid, bismillah ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Itu dalam hadis disebut, siapa yang inginkan kebaikan dan menuntut kebaikan, baca. Dan siapa yang inginkan kebaikan itu berkekalan, baca tahmid yang kita baca selepas tu, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka Allah kekalkan kebaikan atas kita. Itu dua, bismillah dan tahmid itu jangan tinggal. Bismillah itu apa yang Nabi sebut, iaitu kita mengharap dan menuntut kebaikan demi kebaikan, supaya Allah buka kepada kita pintu kebaikan. Kenapa kita minta Allah buka kepada kita pintu kebaikan? Supaya kita jadi orang baik. Bila kita jadi orang baik, kita dianugerahkan perkara yang baik. Orang baik, dia akan dapat perkara yang baik, hidup yang baik, harta yang baik, keluarga yang baik. Bukan sekadar dapat baik, dapat semayang. Ada orang semayang tapi jahat. Ada orang semayang tapi jahat. Ada orang yang puasa tapi jahat. Kita tak nak macam tu. Kita nak kita dapat kebaikan. Bukan sekadar baik pada dunia, tetapi baik pada akhirat. Bukan sekadar baik pada zahir, tetapi baik pada batin. Kita semayang, lalu kita dapat mempraktikkan semayang itu di luar semayang. Dalam semayang ada orang cakap benda tak baik tak? Ada tak? Ada dalam semayang. Siapa dia cakap benda tak baik dalam semayang? Ada? Kan semua Allah ajar kita benda baik. Tasbih, selawat, doa, istighfar. Kauli kita perkataan yang baik, perbuatan yang baik, hati yang baik, hati niat, khusyuk. Kan Allah ajar. Jadi apa yang dalam semayang dididik oleh Allah, kita boleh bawa di luar semayang. Ini yang dituntut, bukan sekadar salat. Kita tak nak ilmu yang banyak. Habis selalu sebut perkara yang sama. Bukan ilmu yang banyak itu menjamin seseorang itu
untuk menjadi baik. Walau ilmu kita tak banyak, tetapi kita beramal dengan ilmu yang kita dah belajar. Itu sampai disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada ilmu lalu ia beramal dan ia sampaikan kepada orang lain, maka Allah kurniakan kepada dia ilmu yang dia tidak ketahui. Tapi kena beramal. Betul, kalau kamu nak bercakap, apa yang kamu cakap kamu kena buat. Kamu kena buat. Apa yang kamu cakap kamu kena buat. Kamu nak tegur orang, apa yang kamu tegur itu kamu tak buat. Kamu tak buat. Jangan kamu nak tegur kesalahan orang, tapi kesalahan yang sama juga kamu buat. Maka kalam itu tidak menjadi kalam hikmah. Kalam itu tidak menjadi kalam hikmah. Itu nak dapat benda yang baik, diri yang baik. Kalau kamu nak jadi orang baik, sebab itu susah. Itu sebelum solat yang kita baca, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ada? Minta Allah bagi kita apa yang Allah dah bagi kepada orang baik, kita pun dapat. Diri yang baik, kehidupan yang baik, harta yang baik, rezeki yang baik. Bukan sekadar rezeki. Sebab zaman ini, zaman Nabi kata apa? Zaman yang Nabi sebut, orang dah tak kira di mana datang sumber rezeki. Zaman sumber itu dari mana orang dah tak kira. Janji dia harta. Sama ada harta itu haram, harta itu halal, dari datang mana sekalipun. Nabi kata, zaman akhir zaman orang mula dah tak kisah. Janji ia harta. Kita tak nak macam tu. Kita nak Allah jaga kita. Kita nak daripada harta yang halal. Maka bila jadi insan yang baik, kehidupan kita baik, dan sumber yang kita dapat juga daripada yang baik-baik. Kami selalu pesan benda sama. Maksudnya ayyuhai diriku, jangan kau lambat dan segan dari beramal dengan amalan yang bangsa agama. Jangan tangguh. Yang bangsa agama ni jangan tangguh. Jangan tangguh. Dan yang pada kebajikan dan adil, benda baik jangan tangguh. Nak buat baik jangan tangguh. Tiba-tiba nak tolong orang, jangan tangguh. Sebab apa jangan tangguh? Sebab nanti ada ruang syaitan. Nanti ada ruang syaitan. Syaitan datang ganggu kita, halang kita daripada berbuat baik. Macam ni kita mengaji lepas isyak, susah tak? Susah. Lepas isyak, kenapa habis tukar lepas isyak? Sebab lepas maghrib kita dah baca Lam'atul Aurat, dah baca selawat, kita tak sempat. Kenapa baca? Kita minta dengan Allah supaya Allah angkat penyakit ni, khusus tempat kita. Minta Allah angkat penyakit khusus tempat kita, balak dan wabak ni. Bila orang mula lupakan Allah, lupa. Bila Allah bagi pengajaran, sepatutnya kita makin dekat dengan Allah. Makin hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang betul dengan aturan dan berbuat baik dan lemah lembut dan berhalus dan berhemah. Kerana bahawasanya lemah lembut dan berhalus itu lunas yang besar pada sekalian perkara-perkara seperti terdahulu sebut. Dan tiap-tiap yang mempunyai amalan yang kebajikan itu digemari, umpama kebajikannya
dan dibuat teladan akan dia padanya dan ditiru akan dia. Bila kita jadi orang baik, kita mula buat baik, maka amalan yang baik itu akan diikut oleh ummah. Orang akan ikut. Lepas itu dakwah ni ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Bila kita orang baik, apa yang kita buat diikut. Lepas itu ayo pesan pada kamu, sunnah Rasul jangan tinggal. Sebab zaman ini zaman orang mula meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal serban, jangan tinggal. Jangan tinggal pakai serban. Sebabkan sampai ada hadis menyatakan apa? Satu sunnah yang kita amalkan pada zaman orang mula meninggalkan sunnah. Satu sunnah menyamai dengan 100 kali mati syahid. Satu sunnah. Kamu masih amalkan pakai serban, kamu dapat 100 kali pahala, 100 kali pahala mati syahid. Zaman orang mula dah tinggal, dah malu, dah segar nak amal sunnah Rasul. Kamu buat, kamu istiqamah, Allah bagi rahmah bir rahmah. Besok sampai satu zaman orang mula dah tak amal sunnah Rasul. Nabi sebut macam ni, orang dah mula tinggal sedikit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita takut. Kita takut apa? Kita takut bukan takut zaman itu. Kita takut kita termasuk dalam orang yang meninggalkan sunnah Rasul dalam zaman itu. Bila kita duduk pada masa itu, kita pula orang yang meninggalkan sunnah Rasul. Itu yang kita takut. Habis sebut. Habis sebut. Kita baca surah Kahfi kan, lepas Isya kan, 10 ayat terakhir, ayat terawal, 10 ayat terakhir kan. Baik. Yang Nabi takut apa? Kita masih tak buang cinta dunia. Kita amal surah Kahfi, tapi kita masih tak buang cinta dunia. Macam mana kita nak selamat dari Dajjal? Sebab Dajjal dia akan tawarkan kita keduniaan, mas, makanan. Ketika itu kita tengah susah. Kita beramal dengan surah Kahfi. Apa yang Nabi sebut, orang yang beramal dengan surah Al-Kahfi, dia terselamat daripada fitnah Dajjal. Dalam masa yang sama kita amal surah Al-Kahfi. Dalam masa yang sama kita perlu mujahadah untuk mengurangkan cinta dunia, kurangkan sayang dunia. Sebab ini yang ditawarkan oleh Dajjal. Besok bila tawaran Dajjal itu dunia yang ditawarkan kepada kita, ketika itu syarat untuk menerima tawaran Dajjal, kena mengaku Dajjal itu sebagai Tuhan. Kena mengaku. Ini banyak benda ni. Kalau ada dalam satu hadis yang Nabi sebut tentang haji yang bertanggung, ini pun satu hadis pun kita takut. Nabi kata akan berlaku 1 tahun disebabkan ada penyakit, ada suatu perkara yang menghalang. Pada tahun itu haji tidak boleh dikerjakan, dan akan berlaku pada tahun yang seterusnya, mana 2 tahun. Dan selepas daripada itu apa kata Nabi SAW, maka boleh melaksanakan haji dan umrah semula. Tetapi ketika itu telah zahirnya Ya'juj dan Ma'juj. Ada kita tak tahulah hadis tu sedang berlaku ke belum berlaku ke, tak tahulah. Tapi Nabi sebut macam tu. Hadis tu ada sahih. Hadis itu itu yang Nabi sebut dengan kuatkan akidah, kuatkan pergantungan dengan Allah,
saat-saat ini. Ini ketakutan orang-orang saleh. Orang saleh ini bila dia memandang sesuatu perkara dan peristiwa, ketika itu dia melihat apa sebenarnya. Kan baru-baru ini berlaku matahari terbit sebelah timur. Terbit sebelah timur. Timur dengan barat jauh tak? Sebelah timur. Lalu dia terbit dah sampai dekat kan? Dah pertengahan, dah dekat. Yang kata baru ni matahari dia terbit dah dekat dengan sebelah barat. Maka kajian mengatakan 32 tahun sekali berlaku benda ni. Mungkin pada segi ilmu bintangnya macam tu, tetapi melihat pada zaman apabila mula beralih, ketika itu kita tak sedar yang mana bumi ini telah beralih sedikit demi sedikit, dan ketika saat kita mula lupa, ketika itu terbit matahari sebelah barat. Abi pandang situ. Bila telah menghampiri sebelah barat, Abi pandang situ. Ketika itu yang Nabi sebut, apabila matahari itu terbit sebelah barat, pintu taubat semua tutup. Siapa buat dosa, taubat tak diampunkan oleh Allah. Istighfar tak pakai masa itu. Cuma menjadi kebaikan diterima. Dosa tidak dihapuskan ketika itu. Kajiannya ahli-ahli dipanggil ahli apa tu, meteorologi ke apa ke, Abi tak tahu sangat. Abi orang bodoh. 32 tahun sekali terjadi ya. Yang kita takut ketika dia mula terjadi dan menghampiri sebelah barat, matahari itu naik. Macam yang disebutkan oleh Rasulullah, apabila hampirnya kiamat, berlaku gerhana matahari, gempa bumi. Kan terlalu kerap gerhana matahari berlaku, gerhana bulan. Walhal itu tanda-tanda hampirnya kiamat. Pada kajian ahli bintangnya macam ni. Kita tak tahu apa yang dalam ilmu Allah, tak tahu. Tapi Nabi dah sebut macam ni. Kita kena waspada, kena ambil waspada. Tapi minta sangat jangan tinggalkan istighfar Nabi Allah Yunus. Belajar insya-Allah. Boleh tak? Bukan sebab sayangkan Abi, tak sayangkan Allah dan Rasul. Aku sayang Allah, aku sayang Rasul. Aku baca istighfar ini sebab bila aku sayangkan makhluk Allah dan Rasul, maka Allah sayangkan aku. Allah sayangkan semua orang yang menyayangi Allah dan Rasul. Dengan berkat apa yang kita buat, mudah-mudahan dia jadi cahaya pada orang di sekeliling kita. Baik. Berkata muallif, sesungguhnya bersetuju bagiku pada mensyairkan pada ini makna. Habis 10 suku habis berhenti. Dah makan belum? Tak makan malam lagi. Okey, 10 suku boleh. 10 suku berhenti, lepas makan bubung. Tahu bubung? Bubung tahu tak? Abang tahu bubung? Kuih bom tu. Baik. Tinggal olehmu hai diriku akan segan dan lambatnya. Boleh ya makan 10 suku? Tak boleh? Tak boleh. Makan malam 10 suku tak boleh? Boleh. Tak boleh, Abi nak berhenti. Abi pun tak makan lagi pun. Abi pun tak makan malam lagi. Sama lah. Kamu ingat Abi nak makan ke? Abi tak makan pun.
Dan jika tidak, maka diam kamu dan tetap pada mempunyai kehinaan. Kalau kita tak nak, kita tak tinggalkan segan, kita tak tinggalkan pemalas, kita berlambat-lambatan, tangguh, maka kita akan mempunyai kehinaan, hina dunia, hina akhirat. Kerana tiada aku lihat akan yang segan itu berhabuan akan habuannya. Tak ada orang yang malas ini berjaya, dapat habuan. Yang lain daripada sesal dan keputusan sekalian cita-citanya, nak buat tangguh, malas, hidup ni pun takkan, dunia akhirat dia tak boleh berjaya. Maksudnya terang tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi. Dikatakan pula suatu syair, berapa banyak daripada malu dan beberapa lemah dan beberapa menyesalnya. Yang banyak dan beranak ia akan manusia daripada segan pemalasnya. Jauh akan diri dari segan pada bicara dan subhan. Barang yang telah engkau ketahui dan syak daripada segan pemalasnya. Maksudnya beberapa banyak dari manusia yang jatuh ia pada kemaluan-kemaluan dan kelemahan-kelemahan dan menyesal-menyesal yang terjadilah sekaliannya itu daripada segan dan permalas. Jadi malu dia. Kan kemaluan tu bukan kemaluan tu tak malu. Kita muda-muda macam kamu, alhamdulillah. Ni yang dah berumur, bila masa muda kemarin malas nak baca Quran, nak belajar Quran, bila dah tua malu. Jadi malu. Sebab kemarin malas, masa muda dia malas. Nak baca Quran, belajar Quran, nak belajar agama malas. Sebab malas, sibuk dengan dunia tak habis-habis. Dunia ni sampai mati takkan habis. Sampai mati tak habis. Ada orang berhenti makan? Ada orang berhenti makan? Selagi dia hidup, selagi itu nak makan. Itu Nabi sebut antara perkara yang manusia tak jemu: makan, minum, berisi. Nabi kata tak jemu tiga perkara ni, orang takkan jemu ni. Kalau ibadat jemu. Ibadat jemu, bermula. Manusia mau macam tu. Kalau bab dunia tak jemu. Kalau buat akhirat akhirat dengan buat banyak-banyak nanti gila isim. Tapi kalau cari duit boleh banyak-banyak, tak gila isim pula. Ada. Gila isim lah asyik sebut duit ya. Nama duit itu isim lah tu, isim duit. Kan? Tak ada orang juga, jangan dunia, jangan banyak-banyak sangat, nanti gila isim. Tak ada. Tapi agama, jangan banyak-banyak dengan agama ni. Kalau zikir jangan banyak, nanti gila isim. Ada. Kalau agama tu semua gila. Kalau dunia tak ada gila. Kalau agama gila. Kalau dengan dunia tak gila. Sekarang ni tak ramai orang gila dengan gila. Jangan jadi gila dengan dunia, tapi gila dengan akhirat. Tak rugi orang yang menjadikan akhiratnya itu sebagai matlamat, dunianya akan ikut. Orang yang menjadi Allah dan Rasulnya sebagai maksudnya, dunianya akan ikut. Benda kat belakang dia ikut kita ke dia potong kita?
Dunia ni mengikut orang yang di depan. Orang yang ikut ni, dia kat depan ke dia kat belakang? Jadi bila kita pergi ke akhirat, dunia ni akan ikut. Dia ikut. Betang ulama kata apa? Dunia ni dia macam anjing. Dunia macam anjing ni kalau kejar penat tak? Penat, kita kejar dia lari. Kalau berhenti kejar, dia kejar kita pula. Jadi jangan kita kejar anjing, biar anjing kejar kita. Anjing yang kejar. Kita kejar dia penat. Betul ulama, dia misalkan dunia ini seperti mana seekor anjing. Kejar, penat. Kejar, tak dapat anjing. Kejar, penat, 30 tahun penat. Kita lari. Kalau kita penat, kita berani, anjing gigit kita. Baik. Kemudian Masya Allah, dan jauh olehmu dan takut olehmu dari segan pemalas, daripada berbicara, dan halus daripada perkara yang jadi syubhat dan kesamaran atas kamu. Kerana apa barang yang kamu ketahui akan dia atau syak, yang hasil keduanya dari segan permalas itu tiada dibilang akan dia. Dikatakan bermula segan dan permalas itu kerana sedikit amat-amati dan sedikit perhati pada kepujian ilmu. Kenapa orang malas? Sebab tak nampak akan kelebihan ilmu dan agama. Kalau nampak, kenapa tak nak berzikir, tak nak beramal? Sebab tak nampak. Ini Abi bagi contoh. Kan kita lepas daripada solat, kita ada baca ayat Al-Mu'minun 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum, baik. Ramai orang mesej tadi. Salah seorangnya, Abi saja nak cerita, salah seorang dia, itu bekas murid Abi, kawan pada Abang Fik. Mungkin live ni dia tengok ke? Abang Lukman. Dia mesej Abi apa? Abi, terima kasih. Abi kata kenapa? Saya baca beramal dengan Al-Mu'minun 115. Alhamdulillah. Ayah mentua saya ke apa ke, bagikan dia sebuah rumah untuk dia duduk dengan keluarga dia. Ada satu lagi, satu ustaz datang jumpa Abi kat sini, kita begini. Abi kata amalkan. Nabi janji macam tu. Allah mudahkan urusan dan Allah kabulkan hajat. Satu hari dia datang jumpa Abi. Ustaz, terima kasih. Cita-cita saya nak buat satu tempat pengajian. Saya telah diwakafkan sebuah rumah oleh hamba Allah. Nabi janji tak pernah salah. Sebab Nabi bersifat sidik. Cakap Nabi benar. Kita ni yakin tak yakin dengan Allah? Yang ni persoalan. Yakin tak dengan Allah? Apa yang Nabi cakap bukan daripada kehendak Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi cakap wahyu dari Allah. Bila kita tak yakin dengan Allah, syak dengan Allah, habis. Tapi kata jangan ragu. Jangan ragu dengan Allah. Tapi pesan dengan kamu macam tu. Bila kita mula ragu, maka ketika itulah adanya ruang-ruang dan peluang-peluang syaitan untuk tipu kita.
Kita boleh cakap, kalau mengaji agama macam ni, nak kerja apa? Besok dah besar macam mana? Nak kahwin macam mana? Fikir buat apa baru umur 16 tahun? Nak fikir kahwin buat apa lagi? Kan? Baru 16 tahun? Fikir apa? Nak kerja apa nanti? 16 tahun. Bukannya 26 tahun. Kamu tahu tak apa yang akan berlaku besok? Tahu tak? Tak tahu. Abi sendiri Abi tak tahu. Abang Zizan dia pun tak tahu. Dia sendiri tak tahu. Abang Zizan ni bukan calang-calang orang ni. Dia selalu macam, awak tak kenal saya siapa dulu. Kan lalu Abang Zizan cakap, dia dulu technician. Dia boleh buat mesin ni, beberapa mesin yang boleh buat dia. Abang Zizan bukan kaleng-kaleng ni. Last duduk dalam hutan. Technician duduk dalam hutan. Habis pernah tanya Abang Zizan, cuba luahkan perasaan sewaktu bekerja di JB dulu, duduk di madrasah, mana kehidupan yang lebih tenang? Abang Zizan cakap duduk sini lebih tenang. Yalah, tak ada jam, apa tak fikir, kan? Nampak tak? Tak bangun, nak kena bangun kerja pukul 8, balik tak tahu pukul berapa, kan? Tak, siapa yang tentukan? Abang Zizan kan tentukan kehendak Allah. Maka kita tak tahu, tak ada dalam perancangan. Habis sendiri pun tak ada dalam perancangan. Nak balik Darul Atiq balik, habis ada sekolah lain dulu kan. Tak ada perancangan dalam hidup, tak ada. Maka kita ikut perancangan Allah. Dah, janganlah fikir besok nak kerja apa. Sampai masa kamu ada kerja, tapi minta, ya Allah, kurniakan kepadaku kerja orang baik-baik. Jadi pencuri kerja tak? Kerja tak? Kerjalah tu. Kerja saya apa? Pencuri. Tapi kerja mencuri ni baik tak? Tak baik. Ya Allah, kurniakan akan aku kerja yang baik-baik. Kerja yang baik apa? Kerja yang boleh hampir kepada Allah. Walaupun jadi foreman yang hampir dengan Allah. Walaupun jadi food panda yang hampir dengan Allah. Jangan jadi panda tu apa? Beruang. Elok-elok jadi orang, jadi beruang buat apa? Jadi beruang tak boleh makan tom yum, boleh makan tebu je. Kalau jadi orang boleh minum air tebu, beruang makan batang tebu. Tapi hebat beruang lagi. Baik. Dikatakan kita dah sampai situ, sambung sikit sampai sains. Dikatakan bermula segan dan permalas itu kerana sedikit amati dan sedikit perhati pada kepujian ilmu dan kelebihan. Maka sayuginya bahawa mempenat ia akan dirinya atas menghasilkan dan bersungguh-sungguh dan berkekalan dengan amat-amati dan perhati pada kelebihan ilmu. Kerana bahawasanya ilmu itu kekal. Ingat ni, ilmu tu dan harta itu binasa. Harta habis. Ibu bagi duit, habis tak duit? Setiap bulan kena bagi duit tak? Sebab harta ilmu habis tak? Mana dah habis-habis. Mengaji yang bulan lepas pun tak habis kan? Ada lagi kan? Ada lagi. Itu kalau ingat. Kalau tak ingat ilmu tak habis, harta habis. Ilmu ni tambah. Kaya tak? Kaya. Dan bila kita beramal, dia menjadi rahmat. Walaupun sikit dapat beramal. Seperti berkata Amirul Mu'min Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, wallahu a'lam. Ya,
kamu nak makan, Abi pun nak makan. Ya. Baik. InsyaAllah malam esok kita baca. Saya baca setiap malam, melainkan kalau malam yang Abi ada hal. Dan malam Jumaat Abi tak baca. Tapi kita mula lepas Isyak boleh? Boleh tak? Tak boleh? Doa yang banyak, Lamatul Aurat tu jangan tinggal. Abi harap sangat semua orang Nirul, Awal, ya, semualah jangan tinggalkan. Tolong pimpin, ya, yang besar-besar, ya, kalau imam, ya, imam 1, imam 2, imam 3, imam 4, ya, dan makmum tolong ikut. Banyak imam ni ke tempat kita ni, imam terlalu banyak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Rabbi shfina min kulli da' wa afina min al-bala wal waba. Rabbi shfina min kulli da' wa afina min al-bala wal waba. Rabbi shfina min kulli da' wa afina min al-bala wal waba. Rabbi shfina min kulli da' وآفنا من البلاء والوباء. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وهككنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.